Abang tak pernah main dengan dia orang. Bila datang cucu ni baru abang main. Baru saya berhenti main kereta api Thomas tu tuan-tuan. Keluar air mata saya tau. Baru saya sedar, ya Allah, aku tak pernah main dengan anak-anak aku macam ni. Betul juga. Bila datang cucu, baru aku main kereta api Thomas. Dulu sibuk ceramah mengajar. Bila saya bawa sekolah, bila saya buat sekolah, saya buat pondok lagi, saya sibuk tuan-tuan. Bila anak dah besar, bila anak ni dah kahwin seorang, baru saya, Allah. Kemudian isteri saya kata kat saya, abang jarang ada di rumah. Sibuk 24 jam, berpuluh-puluh tahun. Dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan, kita belajar dengan macam-macam benda. Ada yang belajar secara formal. Kita pergi ke sekolah, pergi ke universiti. Ada yang belajar secara tidak formal, melalui pengamatan, penglihatan, pendengaran, maka kita belajar. Kadang-kadang pelajaran itu tidak datang dari sekolah. Dia datang dari pengalaman. Melihat kepada alam, kita boleh belajar. Melihat kepada sesuatu, kita boleh belajar. Daripada langit sampailah ke dalam laut, ada ilmu yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Malah pada diri kita ni pun ada ilmu. Kalau kita menjadi orang yang cerdik, orang yang bijak, yang kita sebut sebagai golongan ulul albab, golongan yang memerhati daripada lubuk hati. Ulul albab tu maknanya lub, datang daripada hati. Cuma bila sebut albab, orang faham cerita Piramli. Ini masalah dia. Ahmad albab. Albab bukan pintu. Albab maknanya lub, yang datang daripada lubuk hati, yang melihat sesuatu daripada pandangan mata hati orang yang bijak, orang yang cerdik, yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran sebagai ulul albab. Jadi orang tua-tua dulu dia tak mengaji. Dia tak ada PhD, master macam kita. Tapi dia belajar daripada alam. Sebab itu tadi Tuan Pengurusi sebut, orang dulu-dulu dia bercakap dengan alam. Ya, manis kata di bibir sahaja, tapi hati lain bicara. Umpama menanam tebu di bibir. Sayangkan anak, tangan-tangankan. Sayangkan isteri tinggal-tinggalkan. Itu pepatah kita. Sebab itu tengoklah kepada alam. Pada binatang tu kita boleh belajar. Walaupun nama dia lembu. Sebab tu nama dia bodoh macam lembu. Lembu dicocok hidung. Daripada lembu boleh belajar. Jangan jadi seperti enau dalam beluka. Masing-masing melepaskan pucuk masing-masing. Lepas tanggungjawab. Dia nak cakap tu dia guna berkias. Dia gunanya perkataan alam. Sebab tu saya kata tadi, daripada langit kita belajar. Kamu ni jangan sangat mendongak langit. Tengok-tengoklah benda yang di bawah juga. Dia ajar pada kita. Sebab itu menggambarkan benda yang hebat, menggambarkan benda yang besar, kita akan menggunakan perkataan bulan dan bintang. Orang yang berjanji hebat-hebat, nama dia berjanji bulan dan bintang. Benda yang bintang akan disebut sebagai benda hebat. Sebab tu dia sebut bintang popular. Dia tak sebut bulan popular. Anugerah bintang popular. Jarang kita dengar tuan-tuan. Anugerah pokok popular. Jarang. Sebab tu kalau nak bagi anugerah, bintang kehormat. Anugerah dan darjah bintang kebesaran. Diletak pada bintang. Mana ada sebut bintang kebesaran tu tuan-tuan? Ditukarnya anugerah batu kebesaran. Tak ada tuan-tuan. Digambarkan sesuatu mengikut pada tempat dia. Itu bahasa orang tua-tua dulu. Orang bijak pandai. Batu pula digambarkan sesuatu yang keras kepala. Keras kepala batu. Untunglah engkau sabut, engkau timbul, aku batu tenggelam. Jadi tuan-tuan, manusia yang cerdik ialah manusia yang belajar dengan alam. Sebab itu ada orang tanya, kalaulah ustaz, babi itu haram. Kalaulah babi itu najis. Kalaulah babi itu kotor. Kenapa Allah jadikan?
Apa maknanya kalau Allah jadikan kalau tidak ada manfaat? Sedangkan Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata dijadikan setiap sesuatu untuk manfaat kita. Wa ja'ala lakumul ard. Setiap sesuatu yang ada atas muka bumi ni untuk kita. Ma fil ardi jami'a adalah untuk kita. Jadi apa masalah kita tak boleh makan babi? Allah kata bahawa setiap sesuatu ada manfaat untuk kita. Jadi apa manfaat babinya? Manfaat babi tak ada untuk makan awak. Manfaat babi tak ada untuk minum awak. Tapi manfaat babi ada untuk pengajaran. Jangan jadi buta macam babi. Nama dia membabi buta. Jarang kita sebut, janganlah kamu menjadi kucing buta. Janganlah mengkucing buta. Jarang tuan-tuan. Membabi buta. Jangan perangai macam perangai babi. Ada anak, ramai, banyak, tapi tak bela. Macam babi. Bela banyak anak, sekali beranak, berceretek keluarnya. Tapi seekor pun dia tak jaga. Jangan jadi macam perangai babi. Ada isteri tapi tak jealous. Ada isteri tapi tak jaga. Itu perangai babi. Babi pun ada juga girlfriend dia. Babi pun ada juga markah dia. Tapi tak ada belah kasihan. Hari ni dia turun girlfriend dia. Lepas dia turun girlfriend dia, dia panggil geng-geng dia pula. Oi kawan-kawan, turunlah. Itu nama dia perangai babi. Maka jadi janganlah ambil babi. Jangan jadikan dia makanan. Jangan jadikan dia sebagai pendatang peliharaan. Jangan jadikan dia sebagai satu idola. Ambil pengajaran. Jangan perangai macam perangai babi. Kotor. Di situ lah kau berak. Di situ lah kau berkubang. Kemudian kau makan pula berkubang kau itu. Jadi ini tuan-tuan yang kita nak belajar daripada alam. Maka orang Melayu adalah orang yang sentiasa melihat dengan alam. Sehingga daun itu pun tuan-tuan, orang Melayu belajar. Berapa banyak pepatah-pepatih kita menceritakan tentang daun. Jadi daun saja, jadi bunga saja, jadi batu saja. Daripada tanah sampailah kepada bulan bintang, manusia akan belajar. Sehinggalah manusia belajar daripada perangai manusia itu sendiri. Sebab itu ada manusia yang berperangai lidah bercabang. Maka timbullah istilah lidah bercabang. Sebab apa? Belakang lain, depan lain. Timbullah dia budaya munafik. Kita panggil sebagai gunting dalam lipatan. Kita panggil sebagai api dalam sekam. Yang ni ustaz, yang jahat ni dia gambarkan orang macam ni. Menggambarkan orang yang sombong, hidung dia tinggi. Luar macam mana ustaz ada hidung saya tinggi? Bukan makcik, hidung tinggi ni orang sombong makcik oi. Menggambarkan kepada orang yang sombong, ada gelaran dia. Menggambarkan kepada orang yang bongkak, ada istilah dia. Menggambarkan kepada orang yang rajin, ada istilah dia. Menggambarkan orang yang suka berangan-angan, ada istilah dia. Jadi kalau kita banyak belajar bahasa kita, kita ni jadi pandai tuan-tuan. Tapi sayang bila sebut saja tentang orang Melayu, sebut saja tentang perangai orang Melayu, semua tak elok bagi kita. Padahal kita Melayu. Dia tak suka yang dia tu nama Melayu. Nama apa? Abu Bakar. Oh, Ben. Nama apa? Khadijah. Okey, T. Nampak tu. Dia tak suka kepada nama dia. Banggalah dengan kita menjadi orang Melayu. Akhirnya timbullah istilah memburukkan orang Melayu. Inilah perangai Melayu. Janji pukul 10, pukul 11 tu sampai. Sebaik saya orang Melayu. Janji pukul 10 tepat saya sampai. Tuan-tuan lagi Melayu daripada saya. Pukul 9 dah sampai. Inilah dia tuan-tuan. Janganlah kaitkan dengan Melayu. Melayu ni kalau suruh buat kerja tak cantik. Melayu ni lupa. Melayu ni mudah lupa. Inilah Melayu. Dengki, hasad, kianat tuan-tuan. Semalam saya baca khutbah Jumaat di satu masjid 2 hari lepas. Tajuk dia, menggalakkan orang bersedekah. Jom kita bersedekah. Seronok saya baca khutbah ni tuan-tuan. Dia menggariskan kelebihan orang-orang yang bersedekah. Ada ayat yang dibacakan wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh.
Dan tidaklah apa yang kamu belanjakan pada jalan Allah, melainkan Allah akan ganti balik. Allah jamin. Siapa yang bersedekah, Allah ganti balik apa sedekah dia. Berapa ramai yang teringin nak bersedekah bila dengar ayat ni entah. Tapi kalau ayat scam, dia percaya. Makcik melabur 10,000, makcik akan dapat seminggu 1,000. Ya ke? Apa tak ya pula makcik? Tengoklah siapa ikon kita. Ustaz Kazim tu. Kenapa Ustaz Kazim ada, Ustaz Ebit Liu ada? Takkan Tok Lebay nak menipu. Takkan Tok Lebay nak menipu. Ini istilah Melayu sekarang, tuan-tuan. Dia ambil daripada cerita Doremi dulu ni. Akhirnya ada gambar saya, ada gambar mufti, ada gambar Ustaz Ebit Liu. Masuklah 15,000, konon-konon nak dapat 1,500 seminggu. Dah 3 bulan masuk, tak dapat-dapat, telefon saya. Ustaz, bila makcik nak dapat? Dapat apa makcik? Kata 1,500 kalau masuk 15,000. Masuk apa? Itu iklan tu yang Ustaz cakap tu. Masa bila saya cakap? Itu dalam Facebook tu. Mana saya tahu? Orang dah cakap banyak kali tu scammer. Tak percaya, tak mau dengar, degil. Akhirnya lebuh 15,000. Saya kata pergi report polis lah makcik. Nak report pun tak guna. Kau nama dia kita tak tahu, syarikat dia kita tak tahu, apa pun kita tak tahu, kita pergi masuk ya duit. Berkali-kali dah saya buat report polis. Hari ni report, besok dia terbit muka lain pula. Hari ni report, dia terbit muka ustaz lain pula. Yang kita yang jadi bodoh percaya pasal apa? Yang seronoknya masa masuk tak tanya, bila dah masuk baru tanya. Itu perangai. Ustaz, betul ke Ustaz buat skim pelaburan tak ada tu scam makcik. Baik, terima kasih Ustaz. Ini tidak. Makcik dah masuk, bila nak dapat? Itu perangai kita. Minggu lepas sebelum saya pergi umrah, ada satu makcik 30,000 kena. Yang ini bukan pelaburan. Yang ini scam, love scam. Love scam 66 umur makcik tu. Akak-akak sekarang ketawa lah. Ya Allah, 66 apa lagi nak love. Hai ya Allah, tak kena pada akak. Kena pada akak, dapat sweet talker. Dapat pula ya Allah romantiknya, ya Allah, dapat hadiah lagi 15,000, 5,000, 10,000, 5,000 bain 30,000 lebih. Bila 30,000 dah masuk, jumpa saya Ustaz, tolonglah buat sembahyang hajat di Mekah nanti. Kenapa? Makcik masuk 30,000, adalah orang nak cinta dengan makcik, dia janji nak kahwin. Habis tu lebur Ustaz. 30,000 dah hilang, boyfriend pun tak dapat. Saya nak cakap je, padam muka. Orang dah cakap love scam, jangan percaya. Jangan angkat nombor yang tak kenal. Jangan call balik nombor yang miss call. Jangan layan. Tak, jenis kepala otak. Tak mau dengar cakap orang. Akhirnya duit habis, boyfriend tak dapat. Saya kata lain kali kalau nak menikah makcik, jumpa saya. Saya ada stok yang baru. Umur 75, stok baru. Askar pencen. Nak dia minta saya tolong cari. Pergilah kahwin dengan dia. Untung askar lagi, kapten lagi. Kalau kak dapat dia, kapten dapat, askar pencen dapat. Kencing manis, jantung, gaut. 6 dalam 1 kak, semua dapat. Allahu Akbar. Salah satu yang kita sebut ialah sayangkan isteri, tinggalkan. Baik. Tuan-tuan yang saya hormati, ada satu penulisan saya baca dulu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut tentang peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah, pada kamu ada contoh teladan yang paling baik. Siapakah contoh teladan yang paling baik bagi kita? Jawapannya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik orang perempuan, baik orang lelaki, contoh yang paling baik. Tak ada lagi contoh yang lebih baik melainkan
hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada mana contoh Nabi Muhammad tu baik, Ustaz? Daripada mula baginda lahir sampai baginda wafat, tuan-tuan, dia adalah contoh tauladan yang baik. Jangan sesekali tuan-tuan cakap Nabi Muhammad ni, dia ni jadi baik sejak jadi Nabi. Sebelum tu tak. Jangan cakap macam itu. Nabi Muhammad ni dia buat tangan lagu tu. Dia apa dia? Nabi Muhammad tu Allah pelihara dia daripada belum lahir sampai wafat. Sampai sekarang Allah pelihara dia. Sampai sekarang nama dia tetap mulia sampai kiamat. Allah Ta'ala kata, wa rafa'na laka zikrak. Tak ada manusia yang makin lama orang sanjung, melainkan Nabi Muhammad. Semakin banyak disebut, Allah sebut, wa rafa'na laka zikrak. Akan diangkat sebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satu pun yang cacat, yang celah pada Rasulullah. Manusia kadang-kadang, waktu dia hidup, orang celah dia. Waktu dia hidup, orang tak hargai dia. Waktu mati, orang hargai. Itu banyak berlaku pada artis. Oh, waktu hidup tak ada siapa kenang. Dah mati ke, pingat pun bagi, gelaran pun bagi. Ada dia pula, waktu hidup, orang tak nampak seni dia, hasil dia. Bila dah mati, baru orang nampak seni dan hasil dia. Bila dah siasat pula, seni dan hasil dia biasa saja. Itu artis. Sebab tu ada orang yang setuju dan ada orang yang tak setuju dengan artis. Bila dia mati diberikan anugerah. Ada yang tak setuju. Ni dia bagus. Bila cek tengok, Allah, dia ambil lagu ni daripada lagu orang putih. Dia ambil lagu ni daripada lagu Hindustan. Dia ambil, dijadikan lagu Melayu. Dia bukanlah jinin. Bukan jinin lah dia punya asli dia. Sebab tu ada orang banyak pertikai. Okey. Banyak orang pertikai. Hanya orang yang mengkaji, dia meneliti, dia buat. Tapi Nabi Muhammad, hang kajilah macam mana pun. Hang kajilah macam mana pun, tuan-tuan. Tak ada apa pun yang Nabi ambil yang merosakkan Nabi Muhammad dan merosakkan nama Nabi Muhammad. Baik baginda sebelum menjadi Rasul ataupun selepas baginda menjadi Rasul. Ataupun selepas baginda wafat. Tak ada satu benda pun yang memburukkan, yang buruk, yang tak elok tentang Nabi SAW. Baik, ada orang cakap, Nabi Muhammad ni kenapa berkahwin dengan janda? Dia kata sebab janda tu kaya. Siti Khadijah tu kaya. Kalaulah Siti Khadijah tu miskin, mungkin Nabi tak kahwin. Nampak? Kita jawab, memang Siti Khadijah tu kaya. Tapi lepas kahwin dengan Nabi Muhammad, Siti Khadijah jadi miskin. Dan Nabi Muhammad pun jadi miskin. Sebab harta dia digunakan untuk Islam dan untuk tolong orang. Kamu kalau kahwin dengan janda kaya, kamu jadi kaya. Yang papa kedana tu janda. Kamu kikir habis duit janda. Nabi Muhammad kahwin dengan janda. Apa dia buat? Janda tu pun miskin, Nabi tu pun miskin. Miskin bukan sebab miskin. Miskin sebab diboykot. Maka Nabi menggunakan seluruh harta dia. Khadijah bantu untuk orang Islam. Jadi di mana yang katanya Siti Khadijah ni dipergunakan oleh Nabi SAW? Adakah Nabi dapat harta dia? Adakah Nabi dapat bisnes Khadijah selepas kahwin dengan Khadijah? Tak. Habis itu ditolak. Baik, Ustaz. Memanglah Nabi Muhammad kahwin dengan janda-janda selepas itu. Tapi janda-jandanya cantik-cantik, Ustaz. Kamu pernah dengar Hafsah binti Umar? Kamu tahu tak isteri Nabi Muhammad ada yang rendah? Rendah dan rendang. Saya faham rendah dan rendang. Macam mana, Ustaz, rendah dan rendang? Pokok ke, Ustaz? Tuan-tuan tengok cerita Pendekar Bujang Lapuk. Kan dia orang nak minta maaf daripada Cikgu Rus. Som. Engkau dulu. Keluar-keluarnya Pendekar Mustar. Bersilat Piramli. Betul silatnya, Pakcik? Betul. Kata dia. Terima kasih, Pakcik. Keluarlah lah. Bersilat, tuan-tuan. Tengok-tengok. Mak dia.
Makcik minta kopi, makcik minta kopi ya, kata dia. Keluar pula tengah-tengah Ernie sekali. Sekali Ernie dah, kata Haji Sattar. Balik cari balik tuan-tuan. Ernie, ada isteri Nabi yang rendah. Ada isteri Nabi yang renjong. Ada isteri Nabi yang berumur. Jadi bila kita tak belajar tentang isteri-isteri Nabi, kita katalah Nabi Muhammad tu cari janda yang elok-elok saja. Tak. Ada janda yang ada anak 5. Abang-abang sanggup kahwin dengan janda anak 5? Aduh, bunyi dia entah. Bapak tiri saya kahwin dengan mak saya janda anak 7. Tu bapak tiri saya. Mak saya ni janda, balu. Bapak saya meninggal, mak saya jadi balu. 7 anak. Kahwin dengan bapak tiri, yang bapak tiri tu muda 10 tahun daripada mak saya. Anak pula 7 orang. Menikah dapat anak ready-made 7. Mana nak cari tuan-tuan? Dah lah tua 10 tahun. Anak ramai pula. Kahwin. Jadi tuan-tuan yang saya hormati. Ada satu benda yang dia tulis, Nabi Muhammad, dia duduk ceritanya macam ni. Nabi Muhammad, dia tak boleh tengok bila orang-orang kafir Quraisy tawaf tu dalam keadaan bertelanjang. Bersiul, bertepuk tangan, tawaf. Itu tawaf zaman jahiliah. Tawaf dekat Kaabah. Bertepuk tangan, bersiul-siul dan bertelanjang. Orang baik macam Rasulullah ni tuan-tuan, dia mana boleh tengok benda tu. Kita pun baik juga, tapi boleh tengok. Tu masalah. Kita pun baik juga, tapi boleh tengok. Apa cara dia? Buang kepiah, apa lagi? Bola pokit. Kadang-kadang tak tengok depan-depan, tengok ekor mata juga. Ada juga. Nabi Muhammad jangan kata ekor, apa pun tak tengok. Tapi Nabi Muhammad rindu pada Kaabah. Nabi Muhammad rindu pada Kaabah. Bila rindu, duk tengok benda tak elok pula. Aduh, masalah ni parah ni. Tenang, tuan-tuan. Sebab tu Nabi Muhammad naik bawa diri duduk dalam Gua Hira. Dia duduk dalam Gua Hira. Dia tengok Kaabah daripada puncak bukit. Nampak Kaabah. Janji, aku nampak Kaabah, aku hilang rindu aku beruzlah, aku berkhulwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala beribadat. Tuan-tuan. Maka dia tinggalkan isteri dia tinggalkan anak-anak dia di rumah. Dia duduk atas gua, dia duduk dalam gua, atas bukit. Dia beribadat. Maka penulis tadi kata apa? Nabi Muhammad bukanlah contoh yang terbaik. Sebab meninggalkan isteri, meninggalkan anak-anak dan dia duduk dalam gua seorang-seorang dia, lepak-lepak dalam gua, anak-anak dijaga oleh isteri. Adakah ini suami misali? Adakah ini suami contoh? Suami misali, suami contoh ialah susah, senang, seronok, duka bersama dengan isteri dan anak-anak. Sebab tu kalau kau cakap pada aku, Rasulullah Muhammad itu contoh terbaik, ikutan terbaik sebagai suami, sorry, aku tak mengaku dia ikutan terbaik. Yang tulis ni orang Melayu, yang tulis ni orang yang mengaku Islam. Tapi dia kata Nabi Muhammad bukan contoh yang terbaik sebab duduk dalam gua, tinggalkan isteri, biar isteri jaga anak-anak dia dan dia lepak di sana. Ni jenis apa punya suami ni? Kak Leha tak belajar sirah, Kak Leha pun angguk. Yalah. Ada ketinggalan bini. Ya Allah. Dengan Kak Leha pun jadi sekali dia Kak Leha. Nasib baik Kak Sum tak join sekali. Baik, yang pertama. Kalau kamu kata Nabi Muhammad bukan contoh yang terbaik, siapa contoh yang terbaik? Dah Allah kata dah, contoh terbaik ialah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah contoh terbaik. Kalau dia bukan contoh terbaik, buat mari. Contoh terbaik tu apa? Satu. Bila Nabi Muhammad naik di sana tu bukan saja-saja tu. Yang pertama. Yang kedua, siapa Khadijah?
Rasulullah dia bukan tinggalkan Siti Khadijah tu dalam keadaan papa gedana. Rasulullah tinggalkan isteri dia bukan dalam keadaan susah. Pergi duduk tepi jalan, minta nasi, minta lauk, minta sedekah dekat traffic light. Suami mana je? Suami naik gua. Tak tahu bila balik makan tak ada nasi, tak ada lauk, tak ada, tak tahu dia jenis apa punya lelaki. Dia bukan jenis tu. Tak. Khadijah ni orang kaya. Dia ada pembantu dia ada khadam dia ada orang yang khidmat dengan dia. Siti Khadijah bukan papa kedana sebab pada masa itu Nabi Muhammad belum dilantik menjadi rasul. Dia masih businessman. Dia businesswoman yang hebat. Dia adalah founder, dia adalah bankers kepada peniaga-peniaga di Mekah. Jangan tuan-tuan bayangkan pula, apa nama Khadijah tu lah miskin, papa kedana lah. Nabi Muhammad tak tunggu dia. Tak, tuan. Yang ketiga, anak-anak Nabi kenalah belajar. Anak Nabi yang laki-laki dah mati kat sumur. Dia bukannya ada anak kecil dah. Anak-anak perempuan pada masa itu dah kahwin dah. Apa kejadah lagi nak jaga anak menantu semua dah ada. Menantulah belah. Sebab tu saya katakan tadi, belajarlah dengan sirah. Bila kita tak belajar dengan sirah, kita katalah Nabi Muhammad itu teruk. Sebab apa teruk? Sebab tinggalkan isteri. Sedangkan Nabi Muhammad ni manusia paling baik. Manusia paling adil. Yang keempatnya, Nabi Muhammad bukan tak balik langsung. Dia balik. Dia tengok isteri, dia tengok anak dia, dia tengok rumah dia. Sekejap lagi dia naik pula, sekejap lagi dia turun balik. Yang keseterusnya, dia naik itu pun dengan keredaan, dengan kebenaran, keredaan daripada Siti Khadijah. Baik. Tuan-tuan yang saya muliakan. Itulah namanya pengorbanan seorang perempuan. Namanya Siti Khadijah. Kalaulah Siti Khadijah perangai macam Kak Ha. Tu nak mana tu? Nak ke gua sekejap. Rumah dah ada apa kejadahnya guanya. Ya Allah, ya orang tua ni. Ya bukanlah awak ni. Itu Khadijah zaman sekarang. Nak ke mana tu? Sembayang subuh di masjid. Ada di rumah tak sah ke? Hai ya Allah. Sembayang di rumah. Alah, berjemaah kita berdua. Itu Khadijah sekarang, tuan. Tu nak ke mana pula tu? Malam ni ceramah Ustaz Kazim. Semalam ceramah, hari ni ceramah. Hei, bila masa dengan saya, bang? We time bila? We time pula, tuan-tuan. Our time. Me time. Tak habis-habis. Oh. Sebab tu, tuan-tuan, Khadijah bukan macam itu. Pergilah abang, Pasal apa dia suruh suami dia pergi? Sebab dia tahu suami dia bukan Tesla. Yang kita hari ini ni duk ikut sekaki suami ni. Mana suami pergi tak orang nak percaya ni, dia bukan Tesla, Ustaz, dia Tesco. Suami saya ni suka test saya, Ustaz. Semua test daripada Tesco sampai Tesla, Ustaz. Saya tak percaya laki saya, Ustaz. Tak tahulah dia ni. Itu masalah kita ni parah ni, tuan-tuan. Jadi bila isteri dah bagi kepercayaan, jangan salah gunakan kepercayaan isteri. Abang tak ke masjid ke malam ni? Pergilah masjid. Itu maknanya isteri percaya. Abang pagi ni ada ceramah duha. Tak pergi ke masjid. Isteri percaya. Bila isteri percaya, betul-betul lah datang masjid. Ini tidak menyeleweng. Ngona sana. Pagi-pagi pakai kain pelikat, baju Melayu, songkok, start motor pergi masjid. Tapi tak sampai masjid. Itu masalah dia. Dia kono hujung depan tu. Rumah janda seorang. Ini masalah, hilang kepercayaan. Rasulullah bukan macam itu. Maknanya kalau Rasulullah kata dia nak beruzlah di atas gua, dalam gua, itulah pergilah. Baik. Akibat daripada pengorbanan isteri tadi, apa jadi? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq.
Khalaqal insana min 'alaq. Datang Jibril suruh Nabi Muhammad baca. Suruh Nabi Muhammad baca, Nabi Muhammad kata aku tak erti baca. Bacalah ikut. Akhirnya dia baca. Itulah wahyu pertama Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul, turunnya Quran. Okey. Bila balik daripada gua dalam keadaan menggigil ketakutan. Sebab makhluk yang dia tak tahu siapa dia datang peluk Rasulullah. Rasulullah ni takut, balik dalam keadaan menggigil ketakutan. Rasulullah kata pada isteri Rasulullah, zammiluni, zammiluni, zammiluni. Kau selimutkanlah aku. Kamu semua selimutkanlah aku. Aku takut, aku takut, aku takut. Tengok. Di situ kita lihat redanya isteri tadi. Ada tak tuan-tuan? Isteri dia kata pada Rasulullah, itulah rumah dah ada gatal nak dalam gua. Balik, takut demam, kura lah apalah. Rumah dah ada, abang tidur lah di rumah. Nampak tak? Mana ada Khadijah cakap macam tu ada Rasulullah? Bila dah kena peluk tak dengan gua hantu, mana tak tahu, balik menyusahkan orang. Ada je nak menyusahkan orang. Itu Khadijah zaman sekarang. Menunjukkan bahawa isteri Rasulullah reda. Dia selimutkan, dia tenangkan. Sehinggalah bila tenang Rasulullah kata dekat Khadijah. Dia kata, wahai isteriku, aku takut dengan apa yang menimpa kepada aku. Apa yang jadi dekat aku dalam gua tadi. Khadijah menenangkan Rasulullah. Kata Khadijah, jangan takut wahai suamiku. Kerana sesungguhnya engkau tidak ada apa-apa. Kerana engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Engkau adalah memberi makan pada orang yang susah. Engkau adalah orang yang melayan tetamu. Engkau adalah memberi kepada orang yang memerlukan haknya. Jadi, apa yang kau takut? Allah akan jaga engkau. Inilah kata-kata Khadijah yang sangat terkenal. Bila Nabi Muhammad mengadu, dia ketakutan bila dipeluk oleh malaikat Jibril alaihissalam. Apa kata Khadijah? Jangan takut. Allah akan jaga engkau. Sebab engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Mana ada Nabi bergaduh macam kita? Jadi akak-akak di sini, kalau akak-akak sambung silaturahim, akak-akak jangan takut. Allah jaga akak. Yang akak-akak kena takut sekarang, dengan kakak tak bercakap, dengan adik tak bercakap, dengan mak pun tak bercakap. Dengan jiran pun tak bercakap. Dah berapa tahun dah bergaduh pasal kucing. Tiba-tiba jiran tu datang dengar ceramah, duduk sebelah dia pula. Allah. Datang juga biar awak ni. Biar awak dia panggil. Tuan-tuan kena jaga ni, Allah tak jaga tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tuan-tuan putus silaturahim. Yang kedua, kata Khadijah pada Rasulullah, jangan takut wahai suamiku. Engkau memberi makan kepada orang. Allah jaga engkau. Hari ni kita tengok dalam masjid kita ada air mineral di bawah. Naik di atas pula ada keripah. Saat lagi habis ceramah ni ada tak makan? Ada. Ada. Allah. Siapalah yang bagi makan ni tuan-tuan? Allah jaga. Allah pelihara dia. Itulah orang Melayu entah. Ceramah ni bagi makan Allah. Supaya Allah jaga kita. Okey, tuan-tuan yang mana belum bersedekah, sedekah tuan. Tanya dekat Helwa. Minggu depan siapa pula datang ceramah, aku nak sponsor nasi biryani. Bagi dekat Helwa. Sebab Nabi Khadijah kata, Allah jaga engkau sebab engkau bagi makan orang. Yang ketiga sebab apa? Sebab engkau melayan tetamu. Rasulullah layan tetamu yang datang ke rumah dia. Kita ni dah 6 bulan tetamu tak datang. Pintu pagar 10 kaki. Anjing pula 2 ekor kat depan. Siapa nak singgah kan? Beware of dog. Tulis di situ pula. Beware pula. Memang beware lah kita pun. Kemudian seronok duduk lepak dengan suami kita. Seronok kan abang kita duduk sini, tak ada siapa datang. Seronok kau cakap.
Macam mana kita nak dipelihara oleh Allah, tetamu tak sampai, layan tetamu tidak. Habis tu apa nak buat ustaz? Tetamu tak datang. Cakap pandai. Kan kita lah ada anjing pun saja je letak stiker situ. Datang je lah. Dia orang tak nak datang. Kalau dia orang tak nak datang, akak jemputlah orang datang. Jumpa dengan pengurusi masjid. Lepas sembahyang isyak ni, jemputlah jemaah datang. Nak buat sikit, bacaan doa sikit, kita makan-makanlah sikit. Anak saya ni nak kahwin. Datanglah rumah saya malam besok ya. Kalau orang tak datang ke rumah kita, jumpa dengan pengurusi yang luar. Datin, kami ni ada rumah. Rumah saya tu, kami berdua je Datin. Apa kata Datin kalau buat bacaan Yasin ke apa benda ke, buatlah di rumah hari Rabu petang ke, hari Rabu malam ke, terpulanglah. Nak panggil ustazah ke, datang mengajar boleh. Nak buat kelas marhaban pun buatlah di rumah saya Datin. Datang grup marhaban. Selamat bersanding pengantin baru tu. Grup marhaban ada. Ini dahlah orang tak datang, menjemput pun tidak, memanggil pun tidak. Kemudian kita salahkan. Macam mana Ustaz? Orang, engkau tu tak nak bermasyarakat. Yang keempat, Rasulullah Siti Khadijah kata, wahai suamiku, engkau adalah orang yang memberikan hak kepada orang lain. Engkau sampaikan hak orang lain. Maka Allah pasti menjaga engkau, wahai suamiku. 4 benda ni Rasulullah buat sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi lagi. So, jangan takut, kata Khadijah. Allah pasti menjaga engkau. 4. Entah. Dengan sebab pengorbanan daripada Khadijah, kita dapat Islam. Dengan sebab pengorbanan daripada Khadijah, kita dapat ilmu. Daripada pengorbanan Siti Khadijah, kita dapat Quran. Kalaulah Khadijah tak bagi, macam mana? Duduk di rumah. Jangan keluar. Duduk di rumah. Jangan keluar. Jaga anak-anak. Kita makan rumput lekor sama-sama. Petang-petang kita jogging. Apa awak ni kerja nak duduk dalam gua je? Tak, tuan-tuan. Dia tahu suami dia baik. Akhirnya Allah angkat martabat pada individu yang nama dia Siti Khadijah. Dia menjadi di antara wanita terhebat di dalam syurga. 4. Jangan nampak yang kata tinggalkan, sayangkan isteri, tinggalkan faedah hanya dapat pada suami. Tak. Dalam kisah Nabi Muhammad dan Siti Khadijah, faedahnya balik pada Siti Khadijah. Siti Khadijah menjadi wanita yang terhebat di dalam syurga. Ni akak-akak kita ni, abang-abang, ada 4 kategori ni. Akak-akak depan kita ni. Kategori yang pertama, suami jahat. Nah, suami jahat. Jahatlah, nafkah tak bagi. Pendidikan tak bagi. Semayang pun tak bagi. Tutup aurat tak bagi. Datang kelas pun tak bagi. Join helwa pun suami tak bagi. Oi. Yang dia bagi apa Ustaz? Penampar. Yang dia bagi penampar, dia bagi penerajang, dia bagi siku, dia bagi smackdown, dia bagi. Suami saya ni Ustaz macam John Cena Ustaz. Saya nak pukul saya mesti dia buat macam tu. Lepas tu dia smackdown saya Ustaz. Oh jahatnya lagi. Allah. Saya nak kasih duit dekat mak saya, dia tak kasih. Saya nak balik kampung tengok mak saya pun dia tak izin Ustaz. Tak tahulah Ustaz. Dia baran ke? Dia baran Ustaz. Dia tak boleh dengar orang rem motor. Allah, yang mana faham? Tak faham betul Ustaz. Rem motor pun salah pada dia. Baran betul lah. Tapi masa bercinta, masa bertunang, akak tahu dia baran. Tahu. Lepas tu kenapa kahwin dengan dia? Love is blind. Kalau gitu janganlah komplain. Itu yang awak pilih. Apa yang awak pilih, itulah awak dapat. So buat apa komplain? Kita boleh set minda. Kita belajar dengan alam kan tadi awal-awal saya sebut. Kita belajar dengan orang. Kita belajar dengan pengalaman. Kenapa tak belajar? Allah bagi otak. Kenapa tak jadi ulul albab? Hari ni ceramah di mana? Dalam masjid. Bukan dekat dewan. Tak.
dalam masjid. Oh, lama lah. Ustaz Kazim mau 4 jam. Oh, lama. Kalau aku bersinda kan, tak boleh bangun aku kan. Kalau gitu, bawa kerusi dari rumah. Itulah belajar dengan alam. Aku boleh duduk setakat setengah jam, sejam aku boleh duduk. Kalau 2 jam ceramah, kena datang bomba angkat aku kan. Kalau gitu, bawalah kerusi dari rumah. Hoi, hoi ya hoi. Panas tau. Walaupun aircon tapi panas tau. Sebab dia pagi kan, cahaya pula masuk melalui cermin, panas. Kalau panas, tak cukup aircon, beli kipas kedai RM2. Beli kipas kedai RM2, letak di atas tempat reha kita, pasang pada kita. Gini. Ustaz, kalau saya beli kipas yang macam itu, orang sebelah pula nak join. Pusing lah. Lalah kita yang pusing macam tu, letih kita. Kalau betul, beli kipas yang boleh sangkut dekat tengkuk, duduk bawah tudung. Manusia boleh berfikir. Senang. Nanti dahaga, malah aku nak turun. Apa susahnya bawa air siap-siap, bubur dalam beg tangan. Ya Allah, masjid tu 2 tingkat. Kalau terbatal, ya Allah, malahnya nak pergi ambil wuduk. Ambil spray. Spray pokok tu. Ustaz, di mana nak beli spray tu? Kedai lah makcik. Oh, takkan kau nak beli dekat, ya Allah. Kalau kau tak nak beli kat kedai, kau beli kat tu. Minta pinjam dekat barbers tu. Yang gunting rambut tu, minta ini kejap. Semua ni ada dalam minda kita. Serupalah dengan jodoh tadi. Ustaz, ya. Ni anak saya. Ni anak dia, cucu saya. Soalan, Ustaz tolong buat surat sekejap, sikit. Kami nak minta tukar suami dia balik ke Semenanjung. Suami dia di mana? Sabah. Oh. PJJ lah ni. Perkahwinan jarak jauh. Dah 3 tahun. Minta tukar tak dapat. Susahlah Ustaz. Kesianlah dekat dia kan. Dia tak tahulah Ustaz. Ada suami pun macam tak ada suami. Kesianlah tu. Minta Ustaz buat surat. Saya ni surat saya mana laku kat nak makcik. Tolonglah Ustaz. Saya pun tanya pada anak dia. Masa bercinta dulu, cikgu tahu tak? Kekasih cikgu tu mengajar di Sabah. Tahu. Masa bertunang tahu tak? Tahu. Masa nak kahwin tahu tak? Nanti nak minta tukar susah. Tahu. Kenapa kahwin? Sekarang cikgu dah tahu tak? Memang susah nak tukar. Sekarang cikgu hadaplah. 3 tahun baru. Kalau 10 tahun cikgu, sabarlah. Lain kali, kalau tak nak pening, kahwin dengan cikgu yang satu sekolah. Simple. Cikgu nama apa? Murni. Kahwin cikgu Syahri. Selesai masalah. Otak boleh fikir. Yang kita nak cari masalah, kenapa? Itu Ustaz, cinta perlu dipertahankan. Pertahankanlah. Apa menyusahkan saya pula, tak nak saya lah. Kita sendiri yang pilih benda itu. Ustaz, ya. Tak tahu, kalau saya tahu macam ni, apa salah? Teruknya Ustaz, saya tak tahulah Ustaz, suami saya Ustaz, dia tak ada di rumah. Dia ke mana? Dia driver lori. Daripada dulu lah. Memang sebelum kahwin pun dia memang driver lori kan. Kadang dia balik 3 kali, 3 hari, seminggu Ustaz. Kadang Pulau Pinang, kadang Johor, kadang pergi balik Port Kelang, ambil barang kan. Tak tahulah, saya hantar anak sekolah atas saya, bil elektrik atas saya, bil api atas saya, bil air atas saya, anak sekolah atas saya. Dia pun kadang-kadang dia balik, dia pun atas saya Ustaz. Banyaknya masalah kak ni. Jadi Ustaz, tolonglah Ustaz, macam mana nak buat? Saya kata kak, akak terimalah hakikat yang dia tu driver lori. Kalau dia tak buat kerja, dia nak kerja apa? Akak kena terimalah akak kahwin dengan pemandu bike express. Memang tak ada di rumah. Kalau itu yang akak tak boleh set dalam minda akak takkan jadi bahagia. Pasal kak yang pilih dia, driver lori. Kalau kak nak suami yang 24 jam ada di rumah, kahwin dengan orang stroke. Senang. Pergi hospital besar, tengok tingkat 4 bahagian stroke.
Cari yang bujang. Dah kahwin belum? Belum. Boleh kahwin tak? Ada di rumah. Mana suami kamu som? Ada di rumah. Tak ke mana-mana pun. Kata dia. Tu atas wheelchair. Kita yang pilih. Jadi nombor satu yang saya nak ajak pada akak-akak pagi ni, itulah pilihan akak, reda lah. Jangan bising kenapa? Sebab tu, saya habis diploma. Masa itulah. Baru habis diploma. Saya nak sambung peringkat ijazah masa itu. Mak saya kata, kahwin. Mak, nak sambung mak. Kahwin. Baik mak. Saya tak nak bantah cakap mak saya. Takkan bantah apa pun tak bantah. Mak, nak cari orang mana mak? Orang Kedah. Duit tak ada mak. Mak pakai duit mak dulu. Nanti kamu ada duit, bayar balik. Baik mak. Tak pernah bantah. Tak pernah bantah. Masa tu saya ceramah lah. Masa di tahfiz lagi, saya dah jadi penceramah. Tahun 1990. Waktu belajar di Mak Tahfiz, saya dah berceramah dah. Dah ganti guru-guru saya berceramah dah. Jadi tuan-tuan, saya pun tak kenal keluarga isteri saya. Saya pun tak kenal isteri saya. Mak saya uruskan. Abang saya pergi Minang, balik sampai di rumah malam. Abang saya kata, Kazim, ya kahwin. Elok budak tu, bagus. Kalau kamu tak nak, aku nak. Astaghfirullahaladzim. Itu betul-betul Tesla. Tuan-tuan tu. Baik, jadi bila mak saya suruh kahwin, saya pula tak ada bercinta lah, apalah, dating, mating, apa semua tak ada, tuan-tuan. Masa tu saya pakai ABF 2316 Honda Fame C90 ABF 2316. Ingat apa sekarang? Bawa segenggam duit shilling, cari telefon public. Cari public phone nak telefon. Masa tu manalah nak ada handphone kita ni apa kedana. Yang adanya atur. Mobile atur tu hak besar tu macam batang tu. Tuan-tuan ingat tak tahun awal 90-an, hujung 80-an, iklan pakai urut. Tabib Haji Adi, gitu pegang handphone. Punya besar handphone dia tuan-tuan. Itu kalau bola Pukit, kita ingat bata, rupa handphone tu ai. Besar gedabak handphone dia. Maka kita punya telekomunikasi kita public phone lah. Bawa duit shilling. Oh, nak cari telefon pun susah kat Som. Jumpa. Gagang tak ada. Oh, sudah tak ada. Jenuh cari. Ada yang jumpa rumah dia. House dia, housing dia jumpa. Telefon tak ada. Aduh. Jumpa housing ada, telefon ada, gagang ada. Masuk duit tak? Masuk duit jatuh balik. Masuk duit jatuh balik. Penuh. Ada yang masuk duit dia telan. Tak keluar-keluar lah. Duit dia telan. Tapi telefon tak boleh. Oh, seksa. Bila dapat? Assalamualaikum Ustazah. Saya ni Kazim ni. Ya. Ni nak tanya ni. Nak akan menikah dengan saya? Boleh lah. Dia kata, nak. Saya tanya dia, nak akan menikah dengan saya? Kata, insyaAllah boleh. Kenapa tanya? Ya, kalau tanya, kalau kahwin dengan saya tak ada di rumah. Boleh ke terima kalau saya tak ada di rumah? Dia kata, kenapa tak ada di rumah? Saya kan penceramah. Mana ada di rumah? Kalau Ustazah boleh terima, tak apa, saya terima. Nak tanya yang tu ya. Jadi, kalau kahwin besok jangan marah lah kalau saya tak ada di rumah. Tak marah. Assalamualaikum. Dah, kahwin. Saya kan kenal dia, kan bercinta dengan dia. Sebab tu bila saya pergi angkat nikah, naik qadi tu, pergi tanya kawan saya, ni betul ke alamat semua, ni betul ke? Bukan saya Ustaz, dia ni yang nak kahwin. Dia pun tak kenal saya. Masa lepas akad nikah, keluarga saya balik, tinggal saya seorang duduk di rumah. Aku nak buat apa ni, aku tak kenal siapa.
Saya tengok dia orang driver datang lori, bawa lori, pergi angkat meja, angkat susun kemah, bolan lori. Saya tengok dua orang buat kerja. Kesian pula budak-budak ni. Saya pun tukar seluar, tukar t-shirt, pergi angkat barang. Bapak mertua saya datang. Tengok cekok pinggang. Ni nak hantar pergi mana ni? Tak tahu, mana saya tahu. Banyak kot no, tempahan cuti musim-musim raya, cuti sekolah ni. Tak tahu, mana saya tahu. Dia ingat saya pekerja kanopi tuan. Astaghfirullahalazim. Dia betul orang tua ni. Dia tak kenal, tak cam, tuan. Saya buka kepiah, buka apa semua, relax, pergi angkat. Dia ingat saya pekerja kanopi. Ini cerita 30 tahun yang lepas kan. 31 tahun yang lepas. Sebab tu sekarang isteri saya tak marah saya. Tak marah. Kata apa? Hari Khamis 2 minggu lepas, saya ceramah di TMB Alustar. Pukul 9 pagi. 2 petang saya ceramah di Pendang. 4:30 petang lepas asar saya ceramah di Sungai Petani. Malam kuliah maghrib di Sungai Petani. Pukul 6 pagi hari Jumaat 6 pagi saya naik kapal terbang pergi Madinah. Saya balik dari Madinah sampai hari Sabtu, sampai di rumah petang. Hari Ahad saya dah ceramah pukul 9 pagi dan malamnya saya ceramah di Melaka. Itulah saya tuan-tuan. Sampailah jalan sampai hari ni. Malam tadi saya ceramah di Melaka, Lubuk, China. Hari ni dengan tuan-tuan. Malam ni pula saya akan ceramah di Bukit Rambai, Melaka. Dan pagi besok saya akan ada ceramah di Indonesia selama 5 hari. 5 hari duduk di Indon ceramah. Saya balik hari Khamis, hari Jumaat saya ada ceramah dekat Felda Bukit apa tau, dekat dengan Rompin, Ulu Jempol, Negeri Sembilan. Mana ada tuan-tuan. Hari Sabtu, hari Ahad, Christmas saya ceramah di Kedah 2 hari. Hari Isnin, Selasa, Rabu saya pergi Kuching 3 hari. Balik 2 hari, sambutan tahun baru saya pergi buat ceramah di Langkawi 3 hari 2 malam. Sejak bila ustaz tinggalkan isteri ustaz macam tu? Sejak daripada mula-mula menikah sampailah sekarang. Bila isteri ustaz pencen? Dia pencen hari Jumaat lepas. Jumaat lepas pukul 9 pagi saya ceramah dekat Pejabat Tanah Galian Ipoh. Pukul 11 saya bergegas pergi sekolah isteri saya sebab dia pencen. Abang datang tau, hari ni hari persaraan. Abang cuba. Datang juga. Abang cuba insya-Allah. Allah datang juga. Kad tuan-tuan masa ceramah dekat PTG. Pukul 11 suku saya sampai. Saya tengok semua yang ni menangis. Cikgu jantan menangis, cikgu perempuan menangis, saya kalih ke belakang, budak-budak menangis, PIBG menangis, dengan isteri saya lagi duduk menangis. Apa siapa menangis depan ni? Rupa-rupanya tuan-tuan, isteri saya ni, dia mengajar di sekolah yang sama sampai dia pencen, tak pernah tukar. 31 tahun tuan. Oh, cikgu boleh tukar-tukar. Dia pula tak tukar-tukar. Yang tukar cikgu besar. Sebelah orang cikgu besar. Sampai pencen. Saya tak pernah tuan-tuan. Tak pernah bawa dia pergi ceramah lah apa. Saya seorang je berjalan tuan-tuan dengan PA saya. Bila dia buat ucapan perpisahan. InsyaAllah selepas saya bersara ini. Saya akan mengikut suami saya ke mana sahaja dia ceramah. Nak ikut aku. Ni parah ni tuan-tuan. Saya pun nak menangis juga tuan depan ni. Dia kata dia nak ikut saya. Tenang tuan. Lepas ni ceramah bahagian lelaki-lelaki, bahagian perempuan tak boleh. Dia duk ada tuan-tuan. Dia nak ikut saya dah. Sudah ni parah ni tuan-tuan ni. Allah, kerja dia ialah jaga anak. Sebab tu bila saya dapat cucu, umur cucu tu dalam 8 bulan. 8 bulan. Saya balik ceramah, saya singgah kedai, beli kereta api, beli remote lah apa, nak main dengan cucu. Tak dan buka baju tuan-tuan, main dengan cucu.
Isteri saya keluar pada bilik. Dia kata, abang perasan tak? Sepanjang anak kita 5 orang, abang tak pernah beli mainan untuk dia orang. Abang tak pernah main dengan dia orang. Bila datang cucu ni, baru abang main. Baru saya berhenti main kereta api Thomas tu, tuan-tuan. Keluar air mata saya tau. Baru saya sedar, ya Allah, aku tak pernah main dengan anak-anak aku macam ni. Betul juga. Bila datang cucu, baru aku main kereta api Thomas. Rara, 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 rara. Sekarang ni lagu-lagu kartun semua saya hafal, tuan-tuan. Lah, syak keduk 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 semua saya hafal, tuan-tuan. Baby syak keduk 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 semua saya hafal, tuan-tuan. Mami syak, where finger, mother finger, father finger, semua saya hafal lagu, tuan-tuan. Cucu punya pasal duk nganga. Hafal semua orang. Dulu mana ada hafal. Dulu sibuk ceramah mengajar. Bila saya bawa sekolah, bila saya buat sekolah, saya buat pondok lagi, saya sibuk, tuan-tuan. Bila anak dah besar, bila anak ni dah kahwin seorang, baru saya, Allah, sibuknya.